Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jumpa lagi untuk topik seterusnya. Okey, untuk kali ini, tutorial kali ini saya akan buat perkongsian tentang drawing. Okey, lukisan kejuruteraan untuk mold making. Jadi seperti biasa untuk basic pelajar-pelajar SKM tahap 2, drawing tu kita beri ataupun set lukisan untuk proses pembuatan. Kita nak mengajar baca lukisan pun bukan satu benda yang mudah. Okey, jadi apa yang kita buat? Kita masukkan lukisan tu dalam kelas AutoCAD. Okey, kita minta pelajar lukis semula drawing set yang kita beri pada dia tu. Pengajar boleh gunakan drawing sendiri. Okey, dalam ni cuma kita tunjuk proses machining atau pembuatan dia. Maknanya produk tak semestinya ikut saya punya. Okey, kat sini dalam pembuatan ni nanti pun ada 2-3 produk yang saya gunakan untuk rakam proses pembuatan tu. Yang mesti ada set dalam set tu. Kena ada product drawing, kena ada moving half assembly, fixed half assembly, lepas tu ada section view, drawing assembly. Lepas tu baru kita pergi kepada drawing komponen. Okey, drawing komponen. Jadi satu set tu. Tapi apa yang kita praktis? Kita minta pelajar lukis semula. Bila dia lukis semula satu persatu, jadi dia akan lebih mudah memahami lukisan tu. Jadi ada beberapa perkara yang saya cuma nak ingatkan kepada diri saya sendiri dan juga pengajar-pengajar, sahabat-sahabat saya di luar sana, untuk kita ingatkan kepada pelajar benda-benda yang agak penting yang dia kena faham dekat dalam lukisan kejuruteraan untuk pembuatan tuling. Okey, untuk proses penyediaan lukisan kejuruteraan, okey, jadi sebenarnya tak banyak sangat pun elemen-elemen yang kita nak kena masukkan dan nak terapkan kepada pelajar tu. Jadi kita kena ajar dulu asas-asas tuling. Walaupun dia buat kerjanya nanti kerja machining, tapi dalam mindset dia mesti mindset tool maker. Mindset tool maker is about precision dan assembly. Okey, dua benda ni penting, ketepatan dan pemasangan. Benda yang dibuat mesti boleh dipasang. Okay, biasanya yang pertama kita ajar dulu macam mana kita tentukan datum pada tooling. Okey, ada pengajar ataupun saya sendiri, bila saya tentukan datum contoh, ni contoh size tooling yang kita buat untuk asas lah. Kita buat size 100 x 100, 80 100. Macam ni kita buat 150 besar sikit. Untuk basic ni tak payah buat besar-besar, kita bagi dia asas dulu. Lepas tu elemen-elemen cooling system ke shrinkage yang sangat kritikal nak buat tu, kita jangan dulu. Nanti dia tahap 3, tahap 4 baru kita masukkan. Pemahaman dia dah lebih. Cara pertama nak tentukan ialah datum. Macam mana kita tentukan datum pada tooling kita? Okey, contohnya kalau ni sebuah mod. Okey, ni saya punya mod, simple memang. Okey, ini dia punya bahagian moving half. Ini fixed half dia. Saya ambil satu cavity plate. Okey, contoh. Okey, kita boleh tentukan datum sama ada dekat penjuru, dekat tepi ataupun dekat tengah. Ini yang biasa dipraktis ataupun diamalkan oleh kebanyakan toolmaker. Tapi ingat, kita tentukan datum ada kesan kepada kita punya pemasangan nanti. Okey, kalau kita tentukan datum dekat tepi, maknanya proses pemasangan nanti bila kita susun satu plate ni, kita boleh letak di atas meja. Pasal ni datum dia, kita pakai rata ni, kita boleh susun, kita boleh letak atas meja satu persatu, kita boleh pasang dalam keadaan dia letak di atas meja. Tapi kalau kita pilih untuk letak datum di tengah-tengah, maka pemasangan dia mesti macam ni. Dia tak boleh dibaringkan atas meja macam ni. Yang kadang-kadang pelajar tak faham. Dia buat datum kat tepi tapi cara pemasangan tu salah. Okey, yang saya amalkan, saya suka datum kat tepi. Okey, maknanya kalau saya bagi contoh macam ni, datum ni dekat penjuru sini. Okey, kalau saya marking dekat sini, contoh saya letak sikit marker pen. Ni saya marking kat sini. Jadi bila saya buka, okay, yang merah ni akan ke sini. Okay, bila merah ni kat sini, dekat drawing nanti kena ikut dia punya datum yang kita dah set tu. Maknanya kalau di bahagian sini, kat bawah, di bahagian core, di bahagian cavity, datum dia dekat atas, kosong-kosong dia. So, ni kena jelaskan. Dia bila nampak, bila benda tu berpasang, datum dengan datum akan bertemu.
Okey, itu benda yang pertama. Okey, yang kedua kita nak kena beritahu kepada pelajar ialah tentang machining simbol. Okey, contohnya macam ni. Kalau boleh nampak kan. Okey, ini benda machining simbol dan kat mana nak letak machining simbol dalam lukisan. Yang tu kita kena ajar dulu. Ini dia halus, lapping punya proses, ini grinding, ini milling, ini KM berapa dia punya kod dekat situ. Yang tadi pertama ialah datum, yang kedua machining simbol, yang ketiga GDT. Ini kalau yang ni, ini simbol-simbol GDT. Jadi kalau yang ni, kalau kita tak boleh ajar semua, kita ambil dulu mana-mana yang kita nak guna. Okey, normally kalau dalam kita punya tooling ataupun pembuatan, kita gunakan perpendicularity ni. Ini mesti. Yang ini yang kita akan letak dekat drawing. Nanti saya akan tunjuk drawing tu dalam video yang akan datang ataupun video seterusnya daripada ni. Okey, perpendicularity, berapa dia punya tolerance dan dia punya datum. Jadi datum, machining simbol dengan kita punya GDT. Okey, pilih mana yang kita nak guna dulu. Okey, elemen yang keempat, mana tadi kita dah cerita 3 elemen. Elemen yang keempat, ajarkan sikit pelajar tentang fit and tolerance. Okey, ajar kat mana kita gunakan fit tolerance pada pillar dan bush, pada ejector pin. Maknanya GDT yang digunakan dalam proses pembuatan dia ni je sahaja. Okey, kalau bagi saya gunakan rujukan saya kat sini. Okey, sebenarnya rujukan ni ada macam-macam. Mana-mana katalog, semua dekat dalam tu ada jadual fit and tolerance. Kita kena beritahu dia pillar dengan bush, tolerance dia tu berapa besar. Kalau dia kata 20 mikron, kita tunjuk dengan dia macam mana besar 20 mikron tu, supaya dia ambil perhatian, bagi perhatian masa proses pembuatan dia. Dia tak boleh silap, tak boleh offset sedikit pun. Okey, kalau dia offset, maka dia punya komponen nanti akan ada masalah masa pemasangan. Jadi benda-benda ni kalau kita tak jaga, ni yang sebabkan proses reject dan pembuatan tu berulang. Okey, jadi sebenarnya kita loss, kita kerugian dekat situ. Betul, kita kadang-kadang kata dia buat salah tu, dia belajar daripada kesilapan dia. Tapi kita cuba, saya sendiri dan saya ajak kawan-kawan saya, ajar benda betul pada pertama kali. Seterusnya saya akan detailkan 4 perkara yang saya sebut tadi tu. Okey, tapi datum saya serahkan kepada pengajar untuk buat keputusan. Tapi yang lain-lain tu saya akan tunjuk kat mana saya letak dia dalam drawing. Okey, siapa yang belum subscribe, boleh subscribe saya punya video dan follow saya untuk video seterusnya. Terima kasih.